Abdullah sudi berada di dalam talian pagi ini untuk sesi perkongsian pentinglah bagi warga UiTM, khususnya penyelidik dan juga dalam masa yang sama merupakan pensyarah di UiTM. Saya bersyukur kerana maklumat ini sangat penting mengenai taklimat inisiatif dana asnaf dan komuniti sumbangan zakat Maybank Islamic Berhad, ya, dan ini adalah anjuran bersama program di bawah Nexus penyelidikan UiTM ataupun Renew dan di bawah Jabatan Penyelidikan dan Inovasi JPI UiTM Universiti Teknologi Mara. Jadi sesi ini akan memberi peluang kepada kita semua untuk memahami dengan lebih jelas. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan panel penceramah kita pada hari ini, iaitu Ustaz Muhammad Khairul Nazrin, merupakan Ketua Pusat Kecemerlangan Syariah Maybank Islamic Berhad. InsyaAllah beliau akan berkongsi tentang hal lebih jelaslah tentang pendekatan strategik dalam pengurusan zakat korporat yang dilaksanakan oleh Maybank Islamic. Kemudian kita ada Ustaz Muhammad Adri Abdullah Zawawi, merupakan Ketua Pusat Kecemerlangan Syariah Maybank dari Maybank Islamic Berhad. Dengan saya faham beliau mempunyai peranan yang besar dalam bagaimana penekanan nilai-nilai maqasid syariah dalam pembangunan komuniti dan menekankan impak sosial daripada program-program yang dilaksanakan, terutamanya dari program-program dari berbentuk zakat lah, ya. Kemudian kita ada penolong naib presiden pengurusan zakat Maybank Islamic Berhad, iaitu Ustaz Nid Azizul Ni Abdullah, ya. Kita akan diharapkan dapat keterangan yang lebih jelas mengenai mekanisme agihan zakat dan juga inisiatif terkini daripada Maybank Islamic dalam memperkasakan golongan asnaf secara menyeluruh. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput, kita mula dulu dengan Ustaz Muhammad Khairul Nazrin, ataupun ada queue yang ada permintaan yang seterusnya mungkin Dr. Rafiah, kalau boleh kita mulakan dengan Ustaz Andri dulu, kerana berdasarkan sebenarnya ini merupakan lanjutan daripada perbincangan sebelum ini dengan UiTM melalui Encik Andri sendirilah. Okey, kita jemput dulu Ustaz Muhammad Adri. Okey, terima kasih Dr. Rafiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Okey, sebelum saya mulakan, saya nak buat sedikit pembetulan. So sebab jawatan saya yang Dr. Rafiah sebut tadi itu jawatan Ustaz Nazrin. Saya tak nak ambil jawatan orang, doktor. Nanti kata gila kuasa. So jawatan saya adalah sebagai head untuk pengurusan zakat di Maybank Islamic. Okey, so yang Pusat Kecemerlangan Syariah tu adalah jawatan Ustaz Nazrin tadi. Okey. So sebelum kita mulakan tadi pembukaan dan juga pengenalan doktor tadi, itulah saya harap sesi kita ni lebih informal. Takut saya sesi yang formal ni nanti. So supaya soal jawab ataupun itulah komunikasi untuk session kita hari ni adalah berbentuk daripada dua hala. So jika ada sebarang soalan, terus je tanya tanpa perlu tunggu saya selesai pembentangan ataupun perkongsian saya lah. So sebelum kita mulakan session kita pada hari ini, so saya minta izin untuk recap sedikit presentation saya pada 20 hari bulan dahulu, supaya kita berada di landasan ataupun kefahaman yang sama sebelum kita discuss lebih lanjut berkenaan dengan peluang kolaborasi di antara Maybank Islamic dan juga UiTM.
Okey, so ini objektif just secara ringkas saja. Saya terus ke yang seterusnya. So mengikut perkongsian yang terdahulu, so kita secara khususnya kita bertumpukan kepada dua segmen utama, iaitu program pemerkasaan ekonomi di bawah Islamic Social Finance, dan juga yang ini item pertama ni saya dan juga rakan saya Ustaz ini Azizu akan berkongsi. Dan untuk item kedua iaitu research grant di bawah kami panggil pilar pendidikan ni akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh Ustaz Khairul Nazrin. So secara ringkasnya juga, so untuk program economic empowerment ni kita memerlukan, kita melihat kepada program yang boleh menawarkan kesan ataupun impact yang berjangka panjang kepada usahawan asnaf. Usahawan asnaf ni sama ada students ataupun komuniti setempat, yang mana program itu kita melihat kepada 3 elemen utama, iaitu structured training, mentoring berserta dengan monitoring, dan juga akses kepada capital. So segmen yang kami sebenarnya ada 3 segmen utama yang kami beri penekanan, iaitu kepada belia, kepada usahawan wanita dan juga komuniti secara amnya. Cuma untuk discussion kita hari ini dengan UiTM, mungkin kita boleh menumpukan kepada program kepada belia. Walaupun nanti kita sama-sama tengok adakah kita ingin peserta tu kita fokus kepada students UiTM ataupun kepada komuniti luar ataupun campuran. So dari situ kita sama-sama perhalusi untuk kita dapatkan kita dapat sama-sama satu kolaborasi ataupun beberapa kolaborasi sesuai di antara kedua belah pihak. So dari sudut duration, biasanya kita tengok maksimum 2 tahun, tetapi untuk kita dapatkan program yang berimpak tinggi dan juga impak yang berjangka masa panjang, sekurang-kurangnya program tu haruslah dalam tempoh 1 tahun sekurang-kurangnya. And dalam in terms of funds allocation, kita melihat kepada kos program lebih kurang 250,000. Ini bukan satu limit yang mesti tak boleh lebih 250,000. Kita boleh sama-sama discuss, cuma sebagai panduan kita lihat kepada kos sebanyak 250,000 untuk satu program dalam jangka masa 1 tahun. So maksudnya 250,000 untuk tahun pertama, 250,000 lagi untuk tahun kedua. Okey, dan yang ni Ustaz Nazrin, saya just ringkaskan juga, dan maybe Ustaz Nazrin boleh explain secara lebih terperinci later on. Untuk bahagian research grant ini, kami melihat kepada kajian ataupun research yang berinovasi dan juga high impact dalam tiga sektor ataupun 3 topik utama, iaitu banking dan finance, zakat dan wakaf, dan juga Islamic estate planning. Duration antara 6 hingga 9 bulan. Funds allocation di antara 30,000 hingga 50,000. Okey. So sebagai permulaan itu sahaja yang saya ingin kongsi. So saya lanjutnya dengan izin doktor, kalau saya boleh serahkan session ini kepada Ustaz Nazrin pula. Ya, dipersilakan Ustaz Nazrin. Boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik. Terima kasih Dr. Rafi'ah, dan juga terima kasih sahabat saya Encik Andri. Kami di Maybank Islamic di bawah satu bumbung lah, di bawah Jabatan Pengurusan Syariah. Maka perbincangan ataupun perjumpaan kita pada hari ini sebenarnya merupakan lanjutan daripada perbincangan ataupun pertemuan bos kami lah, Ketua Jabatan Pengurusan Syariah, dengan Encik Andri juga, Ketua Unit Pengurusan Zakat. Dan kemudian ada lanjutan juga untuk kami daripada Unit Pusat Kecemerlangan Syariah, Syariah Center of Excellence lah, untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang syariah research grant. Kalau boleh, mungkin saya nak minta izin juga untuk kita share slide. InsyaAllah. Silakan. Boleh, terima kasih Dr. Rafi'ah. Baik, dari pihak kami sebenarnya
kalau boleh kami punya interaksi kami dengan akademia, dengan universiti, institusi kajian, kami harap lebih banyak akan ada soalan juga berbanding kami berkongsi, sebab kami kalau boleh nak dapatkan banyak juga input daripada universiti, macam mana mungkin kita ada ruang kolaborasi ataupun kerjasama lah pada masa-masa akan datang. Baik, saya mulakan dengan slide saya. Maybank Islamic Syariah Research Grant yang kita namakan sebagai satu sharing session lah dengan Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Teknologi MARA, UiTM. Untuk slide seterusnya. Oh sorry, macam mana nak gerak? Lupa lah saya. First time guna Google Meet. Kena kalau file tu PDF dia kena scroll, kalau tu dia just tolak next. Dia kena pergi ke tu screen yang PDF tu, bukan screen Google Meet. Okey, faham. So baru boleh gerak. Kontrol dari situ. Itulah untuk makluman kepada pihak UiTM. Makluman kepada pihak UiTM juga, saya sebenarnya di luar kawasan, jadi saya tak dapat nak akses kepada Google Meet untuk saya share skrin. Jadi saya minta tolong sahabat saya lah, Ustaz Nid Azizu. Baik. Okay, so siapakah kami, Syariah Center of Excellence? Kami di Maybank, Syariah Center of Excellence ni diasaskan pada Februari 2015 dan dilancarkan oleh Tan Sri Zeti. Ketika itu Maybank Islamic memang ketika pelancaran memang kita buat besar-besaran, dan kami aspirasi kami sangat tinggi juga. Secara mudahnya kita nak jadi satu badan yang leading reference point lah, yang memimpin dalam bidang kajian syariah, apalagi dalam bidang Islamic banking. Kami Syariah Center of Excellence ni memang kalau ikutkan sebagai pelengkap juga kepada apa yang sudah ada dalam dunia kajian, terutamanya universiti yang sangat-sangat saya rasa prolific dan proaktif dalam menghasilkan banyak kajian-kajian yang bernilai tinggi dan bermutu tinggi. Kemudian kami juga contohnya di industri Islamic banking, perbankan Islam ini, ada juga institusi seperti ISRA yang mana menghasilkan kajian-kajian yang bersifat bermutu tinggi juga. Dan sebenarnya kalau ikut ada satu textbook dalam yang diguna pakai oleh industri juga, Islamic Financial System, ada dalam satu page belakang-belakang sikit, 1000 berapa saya lupa page tu, adanya keperluan untuk kita mewujudkan syariah ataupun Center of Excellence ini untuk kita sendiri juga internally dekat bank-bank memacu kita punya kajian research lah, ataupun kita punya kajian-kajian yang bersifat applied research ataupun kajian yang boleh diguna pakai di bank kita ataupun di industri secara umumnya. Saya move kepada slide berikutnya. Baik, kalau dilihat kepada peranan kami di Syariah Center of Excellence, kami ialah ada beberapa fungsi yang kami lakukan di unit kami. Salah satunya ataupun yang merupakan satu core function kami juga adalah internal syariah research yang kami buat menggunakan in-house SEOE research team kami. Kami sendiri yang lakukan dan kami hasilkan dengan adanya struktur ataupun perancangan tahunan lah. Jadi biasanya setiap tahun kami dah ada perbincangan, perjumpaan dengan industri ataupun rakan-rakan strategik yang kami yang kami meletakkan aspirasi untuk menghasilkan kajian-kajian yang bermutu tinggi. Maka perbincangan-perbincangan ini akan menatijahkan satu perancangan kajian yang lebih baiklah. Disebabkan itu kami setiap tahun kami akan ada perancangan tahunan dan kami bawakan kepada Syariah Committee. Kami punya macam lembaga pengarah syariah lah yang akan menjadi pemutus juga ataupun menyelia lah kami punya kajian. Dan kajian kami ni bersifat, kalau tengok fokus on real operational issues, kami memang nak fokus kepada apply lah. Kami biasanya selepas kajian kami dibuat, kami akan terus cari ruang macam mana kita nak apply. Dan even
Bahkan sebelum itu lagi kami dah memang menjangkakan bagaimana ruang untuk kami menggunakan hasil daripada kajian kami. Yang ketiga, tengok di situ, reviewed and endorsed by our Syariah Committee. Ya, seperti yang saya katakan tadi, memang kami bawa kepada badan tertinggi syariah dalam bank kami, dan dengan wisdom and insights, kebijaksanaan mereka, mereka akan memberi tunjuk ajar dan tengok macam mana kita boleh posisikan kajian ini pada bank kami dan industri secara umumnya. Dan seterusnya, selected papers made available on our website for public reference. Kalau boleh Google ataupun research, sebenarnya ada banyak juga yang kita dah kongsikan di website kami, dan juga sebenarnya dikongsikan di banyak persidangan-persidangan yang bersifat lokal, tempatan ataupun internasional. Bahkan ada lagi beberapa persidangan antarabangsa yang kita lakukan. Ada kajian-kajian kami yang akan diguna pakai dan dibentangkan di persidangan-persidangan tersebut. Yang seterusnya adalah supports continuous development of Syariah knowledge and best practices. Ini sebagai mana reaffirm lah ataupun kembali menguatkan lagi lah apa yang kita katakan sebagai fungsi kami sebagai internal Syariah research yang kami buat di bawah Syariah Center of Excellence. Baik, saya bergerak kepada slide yang seterusnya. Rasa macam panjang pula perbincangan saya hari ini. Baik. Innovating through Syariah Research Grant. Baik, ini yang merupakan satu saya kira dalam bahasa Arab wajhud dalalah ataupun tempat yang kita nak cuba fokuskan pada perbincangan kita pada hari ini, iaitulah Syariah Research Grant yang sebenarnya baru sahaja kita mulakan pada tahun 2024, dan kita macam mana cara kita buat, kita identify tajuk, kita cari dan kita tengok tajuk yang sesuai, dan kita tengok kita sendiri di Syariah Center of Excellence dah ada sources yang memang akan buat kajian-kajian yang telah kami bincangkan ataupun rancangkan dengan Syariah Committee. Tetapi kami juga perlukan juga beberapa kajian yang kami rasakan lebih elok dan lebih sesuai untuk kami manfaatkan kebolehan dan keupayaan institusi kajian luar ataupun universiti-universiti sendiri. Jadi kami dah mula pada tahun lepas. Memang kami kongsikan Syariah Research Grant itu kepada satu badan institusi yang mana kami sediakan fund dan kami sediakan tajuk, dan mereka bersetuju dan kajian diteruskanlah. Dan pemilihan universiti juga dilakukan secara terbuka lah. Jadi kami memang ada beberapa proposal yang diberikan dan pemilihan akan dilakukan secara seboleh mungkin secara terbuka dan teluslah. Kemudian kalau tengok research titles are strategically identified based on Syariah priorities and industry relevance. Memang itu yang aspirasi kami di Syariah Research of Excellence. Kalau kami bawa kepada pengurusan tertinggi bank kami ataupun pengurusan eksekutif bank kami, memang biasanya mereka akan tanya macam mana research ini dapat dimanfaatkan kepada bisnes kami. Jadi ya, kami faham, dalam sama kami juga jelaskan bagaimana kajian kami ini bersifat. Contohnya, ia mestilah objektif dari sudut syariah, bagi tidak semata-mata membantu bisnes dan sebagainya. Tapi kami tidak nafikan keperluan-keperluan yang diperlukan oleh bisnes, bahkan bukan sahaja keperluan yang diutarakan oleh mereka, bahkan jangkaan yang bersifat proaktif daripada kami juga akan kami bawakan supaya dapat brainstorm ataupun difikir bersama oleh pihak pengurusan lah. Baik, kemudian approved title kita offer kepada external research, ya sebagaimana yang saya kongsikan. Dan pada tahun ini ada kelainan lagi, makanya ada perkembangan lah, di mana 2024 kami tak explore ataupun kami tak tengok ruang untuk menjadikannya lebih besar. Tapi tahun ini insya-Allah kami akan explore lagi untuk buat research satu, and then untuk explore public hearing. Mungkin kita akan seminarkan dia, buatkan dia besar-besaran, dan ini salah satu ruang yang sebenarnya telah pun dipersetujui oleh Syariah Committee kami.
Baik, kalau boleh saya pindah kepada slide yang seterusnya. Inilah saya kira slide terakhir lah, dan ia juga merupakan susulan daripada soalan-soalan daripada pertemuan lepas oleh Encik Andri juga, di mana berapakah allocation ataupun peruntukan untuk sesuatu research, kajian. Kami setakat ini meletakkannya sebagai 50,000 ataupun 30 hingga 50,000 sebagaimana kita lihat dalam slide Encik Andri sebelum ini. Tempoh kajian adalah selama 9 bulan, di mana bermula daripada ia di approve ataupun diluluskan, ia akan dibawa kepada dia akan bermula dan dia mengambil masa 9 bulan lah. Dari masa ke masa kami akan ada melakukan kemaskini ataupun bagaimana perkembangan terkini tentang kajian tersebut. Kemudian skop ataupun fokus area adalah ini yang kami bincangkan juga. Setakat ini memang primarily ataupun predominantly memang kita akan fokus kepada syariah dan Islamic banking operations. Cuma kami juga masih lagi terbuka juga, sebagaimana contohnya kami banyak sekarang ini terlibat dengan zakat, wakaf, Islamic planning, estate planning dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya mungkin antara ruang yang kita akan explore dan tengok juga adakah ada proposal yang sebenarnya membantu untuk industri juga secara umumnya. Baik, dan dalam bulatan itu sebenarnya lebih kepada ciri-ciri proposal yang kita boleh consider lah. Secara practical, support advancement Islamic banking practices rooted in authentic syariah principles. Dan kalau tengok pada perbincangan syariah kami sebenarnya boleh rujuk juga kalau ada sesiapa yang pernah baca. Saya rasa research paper universiti jauh lagi baik lah. Cuma kami punya research di bank juga kami meletakkan standard yang tinggi juga untuk syariah, di mana sumber-sumber kajian-kajian yang dilakukan memang kami rujuk kepada kitab-kitab ataupun sumber-sumber prima lah juga, yang kajian-kajiannya juga agak mendalam lah. Maka kalau daripada universiti saya rasa lagilah mendalam dan objektif dan terbaik lah. Itu yang kami suka untuk luaskan lagi grant kami ini. Itu sajalah saya fikir perkongsian saya pada kali ini untuk Syariah Research Grant. Lebih baik bagi saya untuk kita mungkin selepas ini buka soalan ataupun saya serahkan kembali kepada Encik Andri ataupun Dr. Rafiah. Terima kasih. Mungkin Ustaz Andri nak tambah? Okey doktor, saya bukan tambah sebab yang akan tambah nanti Ustaz ini Azizu. Cuma saya saya sedikit penerangan explain sebelum Ustaz ni Azizu dia menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan zakat untuk program keusahawanan tadi. So ada sedikit perbezaan di antara pembentangan Ustaz Nazrin dengan Ustaz ni Azizu nanti, di mana Ustaz Nazrin adalah grant untuk kajian. Sedangkan kalau merujuk kepada pembentangan pada Ustaz ni Azizu nanti, so grant itu adalah bukan untuk kajian tapi untuk melaksanakan ataupun mengkoordinasikan projek ataupun program. So di zakat di Maybank Islamic, kita sebenarnya dalam usaha kita untuk mengagihkan zakat kepada asnaf, kita ada 4 kategori utama program, iaitu program pendidikan, di mana di bawah program pendidikan ni salah satunya allocation telah ataupun zakat ni diperuntukkan untuk kajian yang telah diterangkan oleh Ustaz Nazrin tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bantuan untuk program kemanusiaan. Program kemanusiaan ini berbentuk macam-macam bentuk, sebagai contohnya food pack, pembinaan atau bantuan rumah, bantuan bekalan air bersih, bantuan tenaga hijau dan sebagainya. Yang ketiga adalah pemangkasan ekonomi yang akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh Ustaz ni Azizu. And then yang keempat adalah ihsan. Ihsan ni program atau bantuan kecil kepada asnaf yang walk in ataupun write in kepada kami. So dan
untuk maklumat lebih lanjut berkenaan dengan program pemerkasaan ekonomi tu, saya minta jasa baik Ustaz Ni Azizul, kawan saya, untuk berkongsi maklumat dan juga tips-tips program macam mana yang kami ingin lihat daripada tim UiTM, dan sebagai untuk kita dapatkan satu tips yang praktikal. So hari ini kami share proposal sedia ada daripada UiTM tu sendiri. Cuma kami terpaksa delete beberapa maklumat lah, sebab walaupun dia sama-sama UiTM, tim UiTM tu kata ini dia PNC. So okay, walaupun kita punya peserta kita hari ini semuanya daripada UiTM. So saya persilakan Ustaz Ni Azizul. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Rafiah, tim-tim daripada UiTM, Cik Andri dan juga Ustaz Azri. Seperti mana yang terima kasih Doktor sebelum tu kerana sudi menjemput kami pada hari ini. Seperti mana yang Cik Andri bagi tahu sebentar tadi, saya akan share ataupun saya akan kongsikan berkenaan dengan pilar ataupun rukun ketiga zakat kami, iaitu keusahawanan, ataupun kami temanya adalah economic empowerment. Alright. Jadi saya tak akan pergi panjang, ringkas sahaja contoh proposal dan apa yang kami nak di dalam proposal tersebut. Dan normally Dr. and team semua ini adalah rupa dan apa yang kami nak untuk sesuatu proposal, especially di bawah proposal keusahawanan lah. Sedikit, kalau proposal dalam bawah education, bawah kemanusiaan, dia agak ringkas dan straightforward. Tetapi dalam untuk keusahawanan ni, Dr. Kuasa kami memang melihat detail lah berkenaan dengan apa yang nak dicapai dan apa yang perlu. So saya akan tunjuk real punya Dr. and team, contoh salah satu program yang dibuat oleh satu cawangan di UiTM lah. So ini adalah table content seperti biasa. So antara item pertama yang diperlukan adalah impact yang perlu dicapai ataupun KPI. KPI ini adalah tips pertama Dr. and team, perlu ada dalam proposal. Impact daripada cadangan program keusahawanan, apa yang impact yang nak hendak dicapai. Impact ini hendaklah tangible ataupun boleh dikira sebagaimana contoh beginilah. Ini adalah contoh dia berapa persen join dapat skill, berapa persen dapat kerja dan sebagainya. Poin-poin ni bukan kami tetapkan, tetapi pihak UiTM sendiri yang akan tetapkan apa yang nak dicapai. Dan akan dikongsi ataupun berbincangan kami lah lanjut. Mungkin kami boleh bagi cadangan ataupun penambahbaikan lah. Ini adalah item pertama lah. Kedua, background macam biasa ataupun brief of the program, summary apa yang program ni untuk ni dipanggil project impact planner Dr. and team. Ini lebih kepada program keusahawanan memfokuskan kepada 3 perkara. Pertama, barber, gunting rambut. Kedua adalah wellness center ataupun Muslimah spa. Dan ketiga adalah berkenaan dengan sport massage lah. 3 perkara ni yang diberi untuk dicapai. Objektif program ini perkara ketiga yang perlu ada, objektif program. Seterusnya saya terus scroll down. Nah, ini adalah most important things juga yang perlu ada di dalam sesuatu proposal. Phases of the program, apa yang nak dicapai selama mana program dicadangkan. Kebiasaan program adalah bertempoh setahun. Tak kira lah berapa fasa, 3 fasa ataupun 2 fasa, itu ditetapkan oleh pihak UiTM sendiri lah. Dan ada juga program yang berbentuk short term ataupun jangka pendek di bawah 6 bulan, bergantung kepada projek. Projek tu mungkin 3 bulan dah dapat hasil ataupun sebulan dapat hasil pun tak ada masalah. Macam ni sebab dia training panjang, lepas tu dia praktikal lagi, and then dia tumbuh syarikat, and then baru profit generated. Sebab tu dia ambil masa setahun. Right. Ini detail. Setiap fasa tadi perlukan pendetailan, apa yang nak dicapai setiap fasa. Dan the most important part yang paling penting Doktor adalah budget. Budget ini sebenarnya khusus saya terus pergi dekat budget Dr. and team, minta izin. Ini budget. Dalam pada 3 benda tadi kena detail satu-satu lah, sebab memandangkan kita pakai dana zakat, jadi komiti zakat nak tengok same by same supaya benda ni terus sampai dekat asnaf peserta lah. Antaranya, kalau saya boleh bagi sedikit penjelasan di bawah Maybank Islami, penggunaan zakat
hendaklah digunakan direct untuk asnaf. Okay, direct untuk asnaf maksudnya contoh, ambil contoh gunting rambut. Jadi training yang disediakan untuk asnaf itu kita benarkan. Training, apa-apa kursus ataupun allowance, masa contoh dia nak datang training ni, kita nak bagi dia sedikit semangat supaya dia datang training. So kita bagi serta-serta amount untuk dia datang, itu pun tak ada masalah untuk asnaf. Antara benda yang kita tidak benarkan adalah sebagai contoh closing ceremony, dalam tu ada dinner dan sebagainya. Kalaulah closing ceremony nak dibuat, tak ada masalah. Kalaulah makan minum untuk asnaf, kami benarkan. Tetapi kalau untuk guna berkeran, contoh makan minum untuk media, sebab dia orang bukan asnaf kan Doktor and team, dan benda-benda yang tidak kaitan kita tidak benarkan lah. Dan salah satu yang kita tidak benarkan adalah direct management fee kepada UiTM lah. Contoh katalah minta 100,000, daripada 100,000 tu 3% direct untuk masuk dalam poket UiTM, yang tu biasa kita tidak allow lah. Kalau direct, kalau untuk penggunaan asnaf, itu tiada masalah. Dan ini sebagai contoh ini untuk spa, ini detail dia lah. Ini set untuk peserta, dan ini set untuk training, dan kos untuk 20 orang peserta lah. Ini untuk kos untuk barbering, ini kos untuk sports massage lah. Itu secara ringkas Doktor. Dan satu lagi yang perlu ada adalah yang tiada dalam slide ni, rationale of the program. Kenapa kami perlu ambil, kalau maksud cadangan daripada Dr. MT untuk sekian-sekian projek, apa rationale di sebaliknya? Kenapa perlu ada? Itu secara ringkas Dr. MT. Saya kembalikan terus kepada dulu sebelum kita Q&A. Ataupun Doktor mungkin kalau nak tanya soalan pada sini dulu, MT, untuk proposal ni. Mungkin ada soalan daripada para peserta sesi ini. Kita buka, mungkin boleh buka kamera dan ajukan soalan ataupun tulis di ruangan chat. Saya boleh bacakan. Assalamualaikum. Salam. Okey. Dasiman daripada Sains Kesihatan UiTM Puncak Alam. Okey. Saya nak bertanya lah. Okey. Terima kasih pada pihak bank yang menyediakan geran ni Okey. Soalan saya adalah, selain daripada bentuk-bentuk projek yang berbentuk macam asnafpreneur dan sebagainya, adakah projek-projek mencari isu-isu fundamental berkenaan dengan kenapa asnaf tu jadi macam tu, contohlah kan, kenapa dia tak maju dari segi ekonomi dan sebagainya, boleh diterima? Itu soalan saya lah. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Razif. Saya cuba tolong jawab. Setakat ni kami belum ada lagi projek yang khusus untuk kira mencari punca lah. So biasanya kami sertakan sekali, bukan setakat mencari punca, kami sertakan sekali juga dengan dengan program. Selepas kita kenal pasti punca, apa program untuk, intervention program untuk kita cuba bantu golongan sasar tersebut lah. So dalam proposal tu kita kenal pasti problem statement, dan juga kita kenal pasti apa program yang kita rasakan sesuai untuk golongan tersebut yang mana kita boleh bantu. Tapi soalan doktor tadi, dia ada yes, ada juga no-nya. Itu saya harap sedikit sebanyak boleh menjawab soalan Dr. Razif lah. Okey, terima kasih tuan. Ada Dr. Zahira angkat tangannya. Okey, silakan Profesor Mada, Dr. Zahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu soalan nak tanyalah. Kami ada satu projek iaitu buat rumah cendawan untuk asnaf lah. Lepas tu kos untuk buat rumah cendawan ni lebih kurang dalam 15 ke 20 ribu.
Jadi saya nak tanya, untuk cross infrastructure adakah dibenarkan di dalam grant ini? Itu yang pertama. Cumanya apa-apa infrastruktur ni semua akan jadi milik Asnaf lah. Okey, itu yang pertama. Soalan saya yang kedua, kami sebenarnya dah start projek di Sempurna. Jadi kalau boleh kami nak extend projek tersebut lah, iaitu dengan menanam dengan tanaman cendawan. Jadi kalau untuk cost transportation kami, adakah dibenarkan? Itu saja. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Doktor. Grant untuk infra, yes, kita masukkan sekali. So biasanya jika program tu baru nak mula kan, memang kos untuk infra ni dia akan mengambil 70% biasanya daripada total cost kan. So memang kita benarkan. Cuma dari sudut pemilikannya sebaiknya adalah dimiliki oleh Asnaf. Jika susah, sebagai contoh UiTM buat program ni untuk manfaat students kan. Kalau kita nak bagi pemilikan kepada students, kita takut dijual ataupun mungkin kita infra tu contoh dari sudut rumah cendawan, macam mana kita nak bagi milikkan kepada students. So biasanya kami akan minta diletakkan di bawah amanah. Kalau UiTM apa dia, pusat wakaf zakat dia, apa namanya, pusat Islam. Kalau UiTM dia ada satu pusat Islam kan di bawah Dr. Ashraf. Zawaf, di bawah Dr. Ashraf. So biasanya kita akan letakkan di bawah jagaan Zawaf untuk dipantau dari sudut penggunaannya. So di mana penggunaannya kita akan syaratkan kepada Asnaf sahaja. So jika penggunaan tu kita atau UiTM berhasrat untuk extend kepada bukan Asnaf, boleh, tapi kena ada sedikit sewaan lah, di mana sewaan tersebut harus diguna pakai untuk manfaat Asnaf. So itu untuk grant untuk infra. Untuk cost transport, ya, kita termasuk, kita kira sebagai apa dia panggil, real cost untuk menguruskan program tu lah. Bukan setakat transport, penginapan, makan minum dan juga mungkin allowance macam kru ataupun urus setiap yang terlibat lah. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Saya Dr. Nur Zahira. So saya nak bacakan soalan daripada di bahagian chat, iaitu daripada Dr. Muhammad Rozid Embong. Soalannya, adakah ada nilai shilling yang dihadkan untuk permohonan? Itu soalan daripada Muhammad Rozid Embong. Okey, nilai shilling, tadi yang sebagaimana yang Ustaz Nazrin, saya sendiri dan juga Ustaz Nik sebut, ada amount tadi kan untuk research grant up to 50,000, untuk program keusahawanan tadi up to 250,000. Itu adalah shilling untuk satu program ataupun satu research grant. Tetapi dia ada satu lagi ceiling, yang ini ceiling untuk keseluruhan entiti. So sebagai contohnya kita ambil UiTM sebagai satu entiti. So untuk satu entiti, ceilingnya adalah tidak melebihi 15% daripada dana zakat Maybank Islami untuk tahun tersebut. So sebagai contohnya, contoh saja. So jika dana zakat Maybank Islami pada tahun tersebut adalah 10 juta, so 15% adalah 1.5 juta. Untuk tahun 2025 lah. So sebab itulah dengan UiTM ni, buat masa ni kita ada pelbagai projek dengan pelbagai UiTM. Kita ada UiTM Puncak Alam, UiTM Shah Alam, UiTM Jengka, UiTM di Sarawak dan UiTM di Machang. So selagi mana dia tak burst 15% tu, insyaAllah kita ada ruang lagi lah untuk kita explore, sama-sama discuss berapa amount ceiling dekat situ. Okey, soalan kedua. Salam Ustaz, maksudnya ada berapa kategori grant akan dibuka, seperti pendidikan yang berbentuk kajian, kedua berbentuk program dari sudut kemanusiaan, dan ketiga pemerkasaan ekonomi. Daripada Dr. Siti Nadia yang memohon pencerahan. Okay, terima kasih Dr. Siti Nadia. So untuk tujuan discussion ataupun discussion kita hari ini, kita fokuskan kepada dua, iaitu item pertama pendidikan, kajian,
dan juga pemerkasaan ekonomi. So yang kedua tadi, program kemanusiaan bukan kita tak buka, tapi biasanya yang tu kita khususkan kepada NGO, NGO yang memang tak buat kajian, tak buat bahagian pendidikan. Sebagai contohnya macam Mercy Malaysia, Islamic Aid Malaysia, Islamic Relief Malaysia, IGN Foundation. So biasanya untuk program kemanusiaan kita khususkan kepada NGO yang memang betul-betul NGO lah. Buat masa ni kita belum ada lagi program berbentuk kemanusiaan dengan mana-mana IPT. Akan tetapi dia bukan kemanusiaan. Sebagai contoh tadi saya sebut UiTM Machang. So UiTM Machang tu kita ada bagi sedikit peruntukan setiap tahun sebanyak RM50,000 untuk UiTM Machang agihkan kepada student asnaf. Yang itu dia more to one off, dia bukan long term impact. So one off yang biasanya kita cuba kurangkan lah. So dalam kes-kes tertentu insya-Allah kita akan menilai kesesuaian lah. Saya harap itu dapat menjawab. Lagipun bila saya rasa dalam pembentangan saya dan juga Ustaz Nik hari ni banyak kita fokuskan kepada pemerkasaan ekonomi sebab dalam kami allocation of zakat funds di Maybank Islamic ini banyak funds kami letakkan di bawah pemerkasaan ekonomi berbanding dengan pendidikan dan juga program kemanusiaan. So apabila ikannya banyak di situ, so pemancing pun saya syorkan ke arah lubuk tu ataupun sungai tu lah, sungai yang banyak ikan tu lah. Baik, seterusnya daripada Dr. Ahmad Rosli Muhammad Noor. Soalannya, bolehkah kita meletakkan caj bayaran konsultasi untuk program pemerkasaan ekonomi asnaf di mana pensyarah UiTM yang akan jadi konsultasi? Adakah ianya boleh dikenakan bayaran untuk proses konsultasi tersebut? Ya, terima kasih. Jawapan ringkas, ya. Jawapan panjang kita discuss nanti. Ada cara dia. Tapi memang kita benarkan dalam satu program, sebagai contoh, saya ambil program keusahawanan lagi, mungkin ada lecturer ataupun researchers daripada UiTM yang akan cover modul berkenaan dengan, saya ambil contoh marketing lah, marketing kepada peserta. So yang itu, pensyarah UiTM tu kita allow untuk consultation lah sebagai penceramah ataupun sebagai penceramah kepada peserta lah. Dia impart knowledge dengan peserta. So insya-Allah dibenarkan. Okey, baik. Seterusnya daripada Dr. Muhammad Zulkhairi. Kalau untuk student bidang sains sukan, terutamanya golongan asnaf, boleh ke lagi nak buat program macam asnaf entrepreneur di Shah Alam? Boleh, insya-Allah. Kita tak limit kepada students daripada mana-mana bidang, mana-mana kursus. So secara ringkas, secara dasarnya asalkan students tu asnaf. Okey, student asnaf ni dia ada perbahasan. So biasanya students ni dikira sebagai asnaf fisabilillah lah. Tapi kita bagi prioriti kepada student asnaf yang telah ditapis, telah disahkan oleh Zawaf sebagai asnaf fakir atau miskin. Itu prioriti dekat situ. Sebab kalau kira student semuanya boleh dikategorikan sebagai asnaf fisabilillah. So tak kira sains sukan ke apa semua, insya-Allah boleh, tak ada masalah. Nampak meriah soalannya ni. Ada banyak lagi. Tak apa kan? Boleh insya-Allah. So daripada Profesor Madya Dr. Amirul Afif, dia mengucapkan terima kasihlah kepada pihak Maybank dan persoalannya berapa banyak allocation grant untuk setahun dan bagaimana pula dengan dari sudut acceptance rate dia? Okey, wah soalan ini rahsia ni, allocation grant 1 tahun ni. Dia okey, saya just sebut satu figure. So berapa? 4-5 tahun dulu total zakat Maybank Islamic dalam
25 juta, 26 juta total zakat. 2-3 tahun kebelakangan ni alhamdulillah dengan doa maybe para penyelidik, para pelaksana program, para asnaf yang menerima manfaat ni, itulah jadi double, dia dah 50 juta ke atas lah. Cumanya 50 juta tu kita pecahkan kepada dua dahulu, iaitu sebahagiannya kita ataupun Members Islamik bayar kepada 14 majlis agama di semua negeri, 14 negeri, 14 majlis agama. Sebahagian lagi Members Islamik simpan ataupun pegang untuk program sendiri, sebagai contoh program pendidikan, program kemanusiaan, program pemengkasaan ekonomi. Okey, acceptance rate ni maksudnya di kelulusan daripada pihak Members Islamik ke macam mana? Kalau itu maksud soalan tu, saya kata 95% sekurang-kurangnya. So banyak yang diluluskan daripada yang tak diluluskan lah. Sebab kita cuba bantu. Katalah kita dapat program yang mungkin tak memenuhi selera Members Islamik 100%, kita akan guide supaya dia kena dengan selera Members Islamik. Kalau ada, yalah, mana lebih masinnya, mana lebih manisnya, kita cuba biar kena dengan selera. Maybe kami suka pedas, kita adjust ke arah pedas. So kita tak reject outright, kita discuss, kita tengok, dan kita harap pun proposal yang kita dapat tu ada flexibility di pihak UiTM jugalah, di mana boleh sama-sama discuss, sebab tujuan utama kita adalah untuk manfaat asnaf. So kadang-kadang ada program yang kami rasa macam syok sendiri je ni, macam bagi kita rasa program ni bermanfaat untuk asnaf, tapi mungkin manfaat tu ataupun dari sudut keutamaan tu lebih elok kita offer program lain. So kita pun sama-sama discuss lah. Ada setengah partner, bila dia submit program sama ada dari sudut modul ataupun dari sudut kos, dia tak boleh berganjak. Ini modul dia kata A sampai Z, memang kita tak boleh nak tukar apa langsung. Kalau kos pun tak ada room for negotiation, dan kita pun biasanya kalau tak boleh discuss, tak boleh negotiate, kita pun terpaksa tolak lah. Sebab kita pun ada requirement kita di pihak management committee, syariah committee dan board yang kita perlu penuhi lah. So acceptance rate kami boleh kata 95% lah. Okey, baik. Seterusnya daripada Dr. Faiza Buyong, soalannya, adakah terdapat minimum bilangan asnaf yang dimasukkan dalam geran kajian tersebut? Minimum tak ada. Cuma Ustaz Nik, kalau setakat ni minimum berapa satu program minimum yang kita ada? Paling setakat ni kalau dengan universiti biasa 15 ke atas. 15 ke atas. Biasanya dalam 50 lah biasanya. 50 biasanya. So 15 boleh, cuma dia akan ada soalan lah, akan ada soalan lah. Oh, kenapa 15 yang dulu boleh contoh 30 atau 50. So selagi mana ada justification yang kira rasional, boleh kita terangkan memuaskan hati pihak jawatan kuasa, so insyaAllah boleh. Dia tak ada hard rule on mesti atas 15 ataupun mesti atas 50. Betul. Tengok jenis program. Tak semua program sama nature dia. Mungkin ada program yang memerlukan kos per partisipan yang lebih tinggi daripada program lain. Yang tu kita sama-sama discuss juga. Okey, baik. Seterusnya daripada Profesor Madya TS Dr. Wan Hanisa Ismail, soalannya diorang dah nak tanya ni template untuk submission. Geran pemeriksaan ekonomi. Dia dah template tanya. Kalau secara ringkasnya yang macam Ustaz Nik share tadi. Okey. Cumanya itu template proposal paper, itu template sebab template tu kita tak ada satu template yang standard buat masa ni. Kami sedang mengusahakan satu macam online system di mana jika ada proposal tu submit melalui sistem tu, template-nya ada dekat situ. Cuma belum siap lagi. So buat masa ni apa-apa template pun okey selagi mana maklumat-maklumat yang kami perlukan tu ada. So sebagai contohnya even daripada UiTM yang Ustaz Nik share tadi pun, pada asalnya banyak yang tak lengkap, tapi bila kita sama discuss apa semua, so kita tambah lagi maklumat dalam tu.
So buat masa ni mana-mana template pun okey selagi mana ada beberapa benda yang Ustaz ni perincikan tadi lah. Okey. Seterusnya daripada Prof TS Dr. Rogayah, dalam pemerkasaan ekonomi golongan asnaf, apakah polisi dan governance ada inconsistency application of syariah principle in social policy implementation? Kemudian perkara ini penting dari segi mikro berbanding makro dan fiscal project. Adakah bidang ini laku untuk maybank tumpukan? Contoh apa yang terjadi dalam kes Pampers antara asnaf dan dengan MAIWP di mana selepas 7 tahun masih lagi menerima bantuan pelbagai. Itu soalannya. Soalan mencabar ni. Okay, dari sudut governance, yes memang governance ini bukan, okay, sekarang kita ada dua governance dekat sini. Satu governance dari sudut syariah, satu lagi governance dari sudut bank tu sendirilah. So dari sudut syariah, zakat adalah untuk asnaf. So selagi mana peserta tu adalah asnaf, tak kira berapa tahun pun, insyaAllah tak ada masalah. 1 tahun, 7 tahun, 15 tahun selagi mana asnaf, insyaAllah tak ada masalah. Cumanya merujuk balik kepada penerangan saya sebelum ni, program kita terutamanya untuk program keusahawanan ni kita tengok jangka masa paling lama pun dalam 2 tahun kan. So and then itulah kita memang, and then dari sudut governance yang juga untuk asnaf tu, jika peserta sasaran adalah student, so kita minta pengesahan daripada Zawaf, endorsement daripada Zawaf. Tapi jika peserta sasaran tu adalah daripada golongan komuniti, komuniti setempat di luar UiTM, maka selayaknya dari sudut governance pengesahan status asnaf hendaklah dilakukan oleh pihak majlis agama yang terlibat. Jika ianya di lembah ataupun di wilayah Persekutuan, so di bawah Mawib lah. Jika di Selangor, maka di bawah Lembaga Zakat Selangor lah. So kes 7 tahun tu sebenarnya bagi saya tiada isu dari sudut governance selagi mana dia tu memang asnaf, so tak kisah berapa lama pun. Dan kebanyakan mengikut data yang kita tengok, amat sedikit asnaf yang keluar daripada grup asnaf ni yang keluar kepada bukan asnaf lah. Kepompong kemiskinan. Betul, amat saya sedikit. Saya nak cadangkan, minta maaf ya Ustaz. Sila saya nak interrupt Ustaz. Assalamualaikum. Saya dari segi policy studies ni, saya juga nak cadangkan Dr. Memi Yanti, dia ada ni dalam ni. Dia memang pakar lah dari segi benda-benda ni. Jadi kita tengok pada yang projek tadi tu, impactpreneur tu kan, walaupun you tengok antara 1 hingga 2 tahun, tapi masih lagi tidak keluar daripada kepompong kemiskinan. Jadi bagi saya, perkara ni sangat penting. Selain daripada empirical evidence yang diperlukan menunjukkan mereka berjaya, tapi berjaya tu mungkin setakat setahun saja. Yes. Kalau kita buat tracking kan, kita ni duduk bagi-bagi duit macam orang kata simbah air ke daun keladi. This is why policy and governance comes in very important. Yeah. Kalau tidak sampai bila you nak tolong dia orang ini. Dari segi hukum dan syarak pun dah tak kena dah. Bila dah ada 4 kerat tulang, able bodied kan. Sebab saya baca dalam surah Ar-Rum tu, dia tak boleh tahu sampai umur hidup sampai ke anak cucu dependent on zakat apa ni semua. Itu saya punya argument lah. Tapi saya cadang Dr. Memi lah bagi dia buat projek ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setuju doktor. Cumanya itulah hakikatnya seumur hidup lah. Bukan setakat seumur hidup, diwarisi pula oleh anak-anaknya. So dari sudut programnya doktor tadi, jika saya boleh sambung sedikit. So dalam perancangan Maybank Islamik, so kita pun tahu ada kekangan juga di pihak rakan pelaksana kita. Kita sebolehnya dari sudut pemantauan bukan setakat 1 atau 2 tahun. Kita perlukan pemantauan berterusan
Cuma maybe dari sudut resources yang menjadi kekangan oleh kedua-dua belah pihak. So apa yang dalam perancangan kami adalah, contoh ada peserta-peserta yang berjaya dalam satu program, mungkin ada 5 peserta yang kita nampak ada potensi. So apa yang kami buat pada masa ini adalah kami perkenalkan program selanjutnya kepada peserta yang terpilih itu, dengan harapan program selanjutnya itu dapat membimbing mereka, dapat memegang tangan mereka dengan lebih lanjut dalam usaha kita untuk mengeluarkan mereka daripada grup asnaf ni lah. So ya, program lanjutan tu adalah dia buat masa ni, program lanjutan tu bukan dilaksanakan oleh, kita ambil contoh UiTM, bukan dilaksanakan oleh UiTM tu sendiri. Ya, dilaksanakan oleh rakan pelaksana yang lain, sama ada agensi yang berkaitan dengan pengurusan kewangan ataupun beberapa department di dalam Maybank Islamic itu sendiri. Yang itu kita tak ada sebarang acuan yang lengkap, yang tetap. Kita tengok kepada keperluan semasa, keperluan peserta-peserta itu sendiri. Tapi jika UiTM sebagai contohnya, kita dah ada program, mungkin kita kira fasa pertama lah untuk 2 tahun pertama ni, fasa pertama. Jika UiTM ada program lanjutan untuk fasa seterusnya, kita dah ada peserta yang berjaya ni, kita dah ada database yang bagus, ke mana hala tuju mereka jika UiTM ada cadangan untuk yang fasa seterusnya, kita boleh sama-sama diskuskan untuk melengkapkan lagi ekosistem, insya-Allah. Okey, baik. Seterusnya, adakah grant pemerkasaan ekonomi ini dibuka sepanjang tahun? Dia jawapan dia ya, tetapi selagi stok masih ada. Stok ni kita refer kepada dana lah. Dana ada, insya-Allah. Insya-Allah ada. Walaupun katalah sebab biasanya kami cuba habiskan atau pakai segala dana zakat yang ada untuk tahun ni by bulan 10. So bulan 11 nanti maybe dah tak banyak. Walaupun let's say lah ada proposal yang kami dapat pada bulan 10, so dana yang diperuntukkan untuk program tu katalah dah habis. Tapi jangan risau, kita start discussion kita pada bulan 10, bulan 11 kita sama-sama perhalusi, dan bila masuknya tahun baru, insya-Allah kita sementara dana tu ada 100%, tak ada orang guna lagi, kita sama-sama terus dapat kelulusan. So datang bila-bila masa pun tak ada masalah, jangan rushing, takut itulah ada yang tak lengkap sana sini apa semua. So jangan risau, contoh bulan 11 baru siap proposal, datang saja kita discuss. Okey, baik. Dari segi pemilihan asnaf, adakah ianya perlu mendapatkan verifikasi daripada pihak zakat? Iya, itu adalah satu item yang wajib lah. Kalau students daripada Zawaf, kalau komuniti luar daripada pusat zakat. Okey, seterusnya saya daripada Dr. Samsudin Wahab. Saya dari zakat MAINPP juga mempunyai sedikit dana, tapi penglibatan wakalah dalam memberikan agihan tidak begitu. InsyaAllah akan dimeriahkan di masa akan datanglah. Wakalah ni adalah secara ringkasnya wakil, di mana apabila Maybank Islamic bayar zakat kepada MAINPP ni, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, bayar zakat kepada Pulau Pinang. So Majlis Pusat Zakat Pulau Pinang akan mengembalikan sebahagian. So biasanya pusat zakat ni dia ada syarat-syarat dia tersendirilah, di mana syarat agihan wakalah zakat tu sama ada kepada asnaf di negeri tersebut sahaja ataupun macam-macam lah. So kita akan penuhi syarat yang ditetapkan. Biasanya Pulau Pinang ini dia hanya untuk asnaf di Pulau Pinang sahaja kalau tak silap saya. So and then wakalah zakat ni kita tak ada perancangan dari awal, sebab satu, kita tak tahu bila kita akan dapat. Yang kedua, kita tak tahu berapa amount yang akan dapat. So biasanya selepas kami dapat wakalah zakat daripada Pulau Pinang, dan barulah kita tengok berapa amountnya dan program apa yang sesuai untuk amount tersebut. Dan biasanya apabila melibatkan wakalah zakat ni, kita akan cuba untuk berkolaborasi dengan pusat zakat itu sendiri. Sebagai contoh daripada Pulau Pinang, so kita akan bekerjasama dengan Zakat Pulau Pinang lah.
program dia yang sedia ada. Okey, baik. Seterusnya ni dah mereka dah bersungguh ni daripada Profesor Madya, Dr. Ilham nak tanya dan macam mana nak dari segi pengurusan permohonan, siapa nak dihubungi dan nak tahulah untuk lebih lanjut ya. Kemudian daripada Dr. Sufiana, dia nak tahu saya nak geran ini dari sumber mana? Adakah ianya dana zakat? Itu saja nampaknya daripada soalan-soalan daripada chat. Ada dua tadi tu. Yang pertama mengenai mereka ni dah bersungguh ni. Siapakah itu? Ketiga-tiga yang ada, wakil yang ada hari ini. Mungkin selepas ni saya share contact details dengan, saya tak sure dengan siapa. Maybe saya share dengan satu wakil daripada UiTM dan boleh dihebahkan kepada semua peserta. Nanti pihak RMC akan buat hebahan. Okey. Dan bagaimanakah tu email, phone call pun, WhatsApp boleh. Cuma kalau phone number tu maybe WhatsApp dulu. Kalau call takut tak jawab lah, biasa kan nombor tak dikenali. Macam-macam scammer sekarang ada kan. Okey, grant ni kalau untuk program keusahawanan tadi memang 100% zakat. Untuk research grant tadi saya jemput tuan punya lah Ustaz Nazrin untuk share dan sumber dari mana, zakat ke bukan zakat ke. Ustaz Nazrin silakan. Mute tu. Maaf, mute sekarang dengar Okey, terima kasih Ustaz Andri. Jadi itulah sebenarnya saya rasa sangat baik bila kita manfaatkan kepakaran ataupun memang bidang Ustaz Andri kita lah, zakat ni dari sudut pemasaran ekonomi dan lain-lain. Untuk saya pula sebenarnya merupakan satu bahagian sahaja daripada perbincangan kita pada hari ini, iaitulah tentang research grant. Dan research grant dari sudut dana, dari sudut sumber itu, kami ada yang pertamanya macam biasalah, kami sebagai Syariah Center of Excellence, kami memang bajet kami diluluskanlah setiap tahun daripada bank untuk kita pacu syariah research, top leadership, events dan sebagainya. Jadi adalah dana-dana yang kami gunakan berdasarkan apa yang telah diluluskan buat kami. Tetapi ada juga dana yang sebenarnya kami boleh explore dan juga kami diberikan keizinan untuk menggunakan juga adalah seperti dana zakat sendiri. Dan juga dana-dana lain yang mungkin sebenarnya kita boleh explore further, sebab kalau ikutkan pada perkembangan terkini, kalau dilihat pada pembintangan saya tadi, 2024 kami baru mulakan, 2025 kami dah mula untuk publikkan perbincangan hasil kajian kami dan sebagainya, dan akan datang mungkin ia memerlukan lagi banyak dana yang akan kami usahakanlah dari segi dana, insya-Allah. Mungkin saya tambah sikit spesifik untuk yang zakat tadi untuk program. So kalau tim zakat juga, Ustaz Nazrin bercakap lagi ke tak? Tak ada. Oh, okey, tadi bunyi suara. Okey, so selain daripada dana zakat, so kami juga menguruskan dana apa yang tak patuh syariah, syariah non-compliance funds, SNC ataupun dia panggil purification funds. Cumanya untuk dana tidak patuh syariah ni, kita program yang lebih bersifat infrastruktur. Sebagai contohnya kita buat lampu jalan sebagai contohnya. Kita buat program yang solar panel, bagi bekalan solar panel kepada penduduk-penduduk di pedalaman. Dia lebih kepada infrastruktur selain bukan program berbentuk latihan macam ni lah. Dan satu lagi dana yang kita ada tapi diuruskan oleh tim yang berbeza adalah charity, dipanggil sebagai charity funds. Charity funds ni adalah hasil penggunaan Ikhwan Mastercard yang dikeluarkan oleh Maybank Islamic, di mana sebahagian daripada charge yang dikenakan oleh Maybank Islamic untuk penggunaan Mastercard itu disalurkan kepada satu dana yang dipanggil charity funds.
So charity funds ini dia punya governance dia berbeza daripada zakat. Memandangkan dia bukan zakat, so penerima manfaatnya dia terbuka kepada asnaf ataupun non-asnaf, Muslim ataupun non-Muslim. Cumanya ianya diuruskan oleh pihak yang lain, so dari sudut kelulusan pun ada komiti lain lah. Kami tak menguruskan. Dari segi ni ada soalan daripada Dr. Nadia, dia kata untuk memohon adakah ada macam dari segi berapakah sewajarnya ahli yang menjadi tim penyelidik tu, adakah ada limit ataupun tak ada limit? Tak pernah ada limit. Kita pernah ada satu permohonan di mana on paper saya ingat senarai ahli penyelidik tu 30 ke? Saat ni lebih ke? 30, lebih kurang 30. Tetapi 30 lebih lah. 30 lebih. Kami pun terkejut lah. Ramainya buat apa ni sampai 30 lebih. Tetapi yang benar-benar aktif dalam 2-3 orang saja. Yang selebihnya dikatakan untuk dapat nama ke apa itulah. Dikatakan. Wallahualam. Tapi tak ada limit. Mengikut keperluan program, mengikut keperluan ialah di pihak UiTM itu sendirilah. Jika perlu ramai, kepakaran berbeza, kemahiran, pengalaman berbeza, so silakan, tak ada masalah. Okey. Kalau tengok pada soalan tu semua dah terima kasih, maknanya dia punya hint dia dah nak habis lah tu. Dah terjawab dah. Banyak yang soalan-soalan yang dah dijawab oleh para ustaz kita pagi ini. So saya fikir maybe seterusnya adalah untuk kami itulah berkongsi maklumat bagaimana nak kontak kami untuk kan mungkin ada kan discussion lebih lanjut secara terperinci lah dengan mana-mana penyelidik. Maybe ada soalan yang segan ataupun tak sesuai ditanya di sini, kita boleh discuss secara offline lah. Assalamualaikum. Ni saya sekali lagi Prof Guy. Saya nak tanya soalan simple je. Boleh tak kami dari UiTM co-author sahaja? Data dah ada, co-author dengan Maybank untuk impact antara universiti dan industri. Lepas tu bubuhlah dalam UiTM punya website. Co-author untuk kajian ke macam mana doktor? Ya, research paper. Publication of research paper. So kadang-kadang kita perlu author daripada industri. Author tu kena contribute lah. Dia tak boleh jadi gift author. Boleh tak buat macam tu? Okey, saya boleh jawab ke Encik Andri? Baik, terima kasih Prof untuk soalan. Setakat ini saya kira kami di Syariah Center of Excellence lah. Kami belum lagi ada menulis sebagai co-author untuk research luar. Tetapi jika saya tidak silap lah. Tapi jika ya, kalau kita nak buat contoh co-author on satu research dan sebagainya, macam kami di pihak Maybank memang kami perlu melalui necessary approval lah, maksudnya kelulusan daripada pihak atasan, contohnya untuk kita bergabung dengan pihak universiti untuk menghasilkan satu research. Tetapi cumanya kami ni dari segi Syariah Center of Excellence sekali lagi ada skop tertentu lah yang kami akan ataupun kami diberi keizinan untuk menulis. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya tak pasti adakah mungkin kita boleh ajukan juga persoalan ini kepada luar syariah, yang mana yang maksud saya bukanlah luar syariah, luar daripada bidang kuasa kami, Syariah Center of Excellence, yang mana secara umumnya kita ada Center of Excellence yang lebih luas lagi coveragenya. Dan ini pun saya tidak pasti kita nak kena semak lah juga adakah mereka buka ruang untuk ada co-author. Setakat ini tiadalah kami dan kalaulah biasanya macam saya sendiri kan, untuk meletakkan nama dalam satu kajian tu, contohnya one person as a person kan,
Saya memang biasanya payahlah nak letak nama saya sendiri, melainkan saya akan menulis dan menyelamkan badan ke dalam air tu. Maksudnya memang kita akan buat, betul-betul buatlah research tu. Harapnya dapat menjawablah soalan. Saya bertanya ni sebab kami dari Faculty of Business and Management, kami ada Department of Islamic Banking. Kami juga ada pakar-pakar sukuk seperti PM Dr. Amirul Afif tu, dia ada dengar ni. So kami nak bagi peluang lah dekat juniors apa semua. Maksud saya dengan co-author tu, of course lah tak mau bagi gift or ghost authorship, itu unethical. Tapi sekarang ni dengan review paper di mana secondary data sangat banyak dan relevant to Maybank, Islamic dan pelbagai. Jadi itulah cadangan saya, especially within this grant proposal. Terima kasih. Terima kasih Prof. InsyaAllah kami mungkin boleh kontak saya lebih lanjut berkenaan perkara ini. Kami akan tengok sejauh mana kami boleh usahakan dengan sumber kami adalah dengan sumber manusia yang kami ada, insyaAllah. Jadi saya serah mungkin kepada Ustaz Andri kembali ataupun Dr. Rafiah. Mungkin Ustaz Andri ada perkongsian yang selanjutnya, dan juga Ustaz Nik. Saya tak ada, untuk hari ini tak ada. Tapi itulah, itu bukan bermakna kita stop setakat hari inilah. Kita insyaAllah ada lagi perkongsian mungkin lebih secara detail lah dengan mana-mana researchers nanti untuk tajuk-tajuk yang khusus lah. Saya ingat sebab hari ini pun kita secara umum sahaja dulu, so mungkin ada beberapa idea yang khusus yang ingin dibincangkan, yang saya rasa perlu kita ada satu sesi khusus lah untuk tujuan tersebut. Apa-apa dalam perkongsian kami tadi, banyak contoh yang kami bagi, yang kami share, tetapi apa-apa yang tak ada kami share, yang belum kami buat, for example, so jangan risau, kita sama-sama explore. Apa yang belum ada tak bermakna tak akan ada, mungkin ada, cuma kita nak sama-sama sesuaikan dengan keperluan dan juga governance di kedua-dua belah pihak lah. Sebagai contoh tadi, soalan Prof. Rogayah tadi, so mungkin buat masa ni belum ada, dan mungkin di pihak Maybank Islamik pun belum ada sebab belum ada keperluan. Tapi saya nampak tadi angle yang Prof datang tadi, so saya nampak mungkin di situ ada keperluan juga di pihak Maybank Islamik memandangkan kekangan dari sudut resources di pihak Maybank Islamik itu sendirilah kan. So ada beberapa benda yang kita perlu sama-sama explore dan discuss dengan lebih lanjut lah. Kita kena tengok 5 to 10 years ahead, sebab Julai ni dah lah TNB naik kan, lepas tu GST, SST, semua benda ni we have to take into consideration dari segi well-being and quality of life. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ustaz Nik? Tak ada daripada saya, Doktor. Alhamdulillah. Ustaz Nazrin? Baik, terima kasih. Saya rasa untuk soalan-soalan yang diajukan juga, dan mungkin ada kesempatan yang tidak kita dapat sempurnakan di sini, kami sangat mengalu-alukan juga untuk contohnya kita dapat berjumpa lepas ini. Mungkin kami datang ke UiTM. Sebelum ni saya rasa Encik Andri sendiri dengan our head ada juga kunjung ke UiTM untuk berkongsi dan sebagainya. Kami juga mengalu-alukan kalau ada perbincangan lanjut, kita boleh buat secara berasingan ataupun secara fizikal di Maybank Islamik sendiri. Dan kami insyaAllah sangat terbuka dengan cadangan dan kita tengok keboleh buatan ataupun keboleh menjadian sesuatu proposal tu, dan saya insyaAllah sangat terbuka lah untuk kerjasama di mana ruang-ruang yang boleh kita tengok kita boleh usahakan lah, insyaAllah. Baiklah, saya rasa kita pun dah dapat sedikit gambaran dan juga panduan tata cara perkongsian daripada
Ustaz Muhammad Khairul Nazrin, Ustaz Muhammad Adri dan juga Ustaz Nik Azizul. So kita tidak terhenti di sini sahaja. Mungkin sasaran yang patut kita lakukan seterusnya adalah mungkin dari sudut pengklasifian proposal-proposal yang perlu dihantar nanti. Ya, mungkin kita tidak akan terhenti di sini dan saya percaya pihak Renew dan juga RMC akan bekerjasama membantu warga UiTM dan juga our potential yang menjadi penawar geran pada kali ini, ya. Dan semoga input yang dikongsikan hari ini membuka ruang kerjasama, ya, yang baru. Mungkin mungkin dia akan memperluaskan lagi proposal yang akan disesuaikan khususnya untuk golongan asnaf serta komuniti yang memerlukan orang kata perhatian daripada melalui program yang kita kendalikan nanti, ya. Saya tangguhkan dahulu dengan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada 3 panel yang bersungguh-sungguh, ya, berkongsi untuk yang memberi inspirasi dan juga jutaan terima kasih lah diucapkan kepada para peserta dan juga panel pada baik, insyaAllah. Terima kasih banyak. Nanti mungkin boleh kita ada sesi seterusnya, Ustaz, ya, untuk pihak Renew dan RMC membuat edaran call for proposal ke, kan? InsyaAllah dari pihak kami boleh, insyaAllah. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.